Hey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Erwin Purnama Channel. Nama saya Erwin Purnama tu saya letakkan menjadi channel saya. Saya merupakan komposer dan juga music producer lah bagi Mr. Music Production. Saya bergerak secara bersendirian lah. Mr. Music Production ni adalah music production baru. Kita baru buka dalam masa 2 tahun dan Alhamdulillah telah menghasilkan 3 single. Dan kita masih lagi usaha untuk mengetengahkan lagu-lagu dan juga bakat-bakat yang kita ada. Saya bukan nak berbual pasal music production saya, tapi saya nak berbual tentang jenis-jenis suara orang menyanyi. Jika anda nak tahu apakah jenis-jenis suara orang menyanyi, okey, nantikan. Jenis-jenis suara orang menyanyi sebenarnya dia ada kategori tau, orang-orang menyanyi ni. Bagi pandangan akulah tentang orang-orang yang menyanyi sepanjang aku belajar muzik ni, jenis-jenis tone. Tapi kebanyakannya orang, kenapa bila kita dengar suara orang ni, macam suara orang ni ya, suara dia macam suara orang ni, itu sebenarnya bukan satu benda yang salah lah. Tapi ia sebenarnya satu benda yang tak digalakkan. Sebab contoh, kalau kita ikut suara Siti Nurhaliza, lepas tu Siti Nurhaliza nak ikut suara siapa kan? Siti Nurhaliza punya suara, Siti Nurhaliza punya suara. Jagalah diriku, jagalah jiwaku. Anwar Zain punya suara, Anwar Zain punya suara. Jadi kita bukan ikut suara orang, tapi cuma kita jadikan orang ni reference suara. Okay, suara tone Anwar Zain macam ni. Aku selalu memikirkanmu. Jadi aku improvise, input sikit suara ni lah, suara ni, barulah jadi suara aku. Itu maksud dia. Bukan kita nak tiru suara, tak ada. Tapi setiap orang dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap penyanyi ni. Dari segi seni suara ni, memang aku suka lah daripada dulu. Memang aku suka dengar orang menyanyi, memang aku suka tengok. Dulu lagi-lagi waktu aku kecil, aku memang suka tengok Amy Search nyanyi lagu Isabella. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Kita kalau analyse balik sebenarnya suara orang ni, pertama sekali dia tengok pada tone dia. Lepas tu baru datang kepada dia main teknik ataupun skill dia lah. Kalau orang tu skill dia macam ni je, mungkin kita boleh input sikit, kasih dia improve ke part mana semua gitu-gitulah. Ini dari segi skill lah. Pertama kita akan tengok tone. As a composer atau producer, sebenarnya bila kita buat lagu tu, kita nak tahu tone suara orang tu dulu. Sama ada kena tak dengan lagu yang kita buat. Kalau kita contoh kita buat lagu ballad lah, mesti kita kena cari tone-tone suara yang macam Anwar Zain ataupun macam Hakim Rosli, ataupun macam Kai Bahar, macam tu lah. Jika kau tak mampu memberiku senyum. Kalau kita buat lagu hip hop, lagu-lagu macam jazz ke apa, kita akan cari tone yang macam jazz, macam Yuna punya suara. Lagu-lagu di radio seolah-olah memerli aku apabila. Jenis-jenis suara orang menyanyi ni dia ada 4. Pertama adalah penyanyi kelab malam. Kedua adalah penyanyi karaoke. Ketiga adalah penyanyi dalam bilik. Keempat adalah penyanyi profesional. Macam mana kita nak tahu orang ni penyanyi kelab malam ke penyanyi pub? Penyanyi kelab malam ni ataupun penyanyi pub ni, dia nyanyi memang kerja dia. Maksudnya kalau hari-hari pub tu buka, maknanya hari-hari lah dia nyanyi. Sebenarnya menyanyi ni dia tergantung pada kita punya muscle. Dia sama juga macam pemain bola. Diorang lebih kepada muscle kaki, pinggang semua kan. Diorang punya senang kata muscle luaran lah. Menyanyi ni dia adalah muscle dalaman kita. Cuba bayangkan kalau hari-hari kita menyanyi, suara kita akan boleh dengar season, boleh dengar kering, lepas tu dia boleh dengar macam serak-serak, macam rosak gitu. Pasal dia dah hari-hari nyanyi, dah hari-hari dia pakai itu muscle. Tu sebab dia suara dia dengar macam tebal and garau lah untuk penyanyi-penyanyi pub ni.
Contoh penyanyi pop. Okey, kalau kita tengok Nakyu Boboiboy Nakyu Boboiboy ni dia memang professional singer. Waktu dia kecil dia dah buat recording, kira album dia semua gini. Tapi lepas dia dah berhenti daripada jadi penyanyi mainstream, dia terus jadi penyanyi pop. Kalau korang tengok balik dekat Gegar Berganza, sebelum Gegar Berganza, diorang ada buat this macam rancangan panggil penyanyi-penyanyi 90-an datang untuk menyanyi. Waktu tu Nakyu rambut masih panjang lagi. Kalau korang dengar betul suara Nakyu, suara dia tebal dan garau. Bunyi dia macam gitu tau. Sebab apa? Sebab dia hari-hari nyanyi kat pub. Kalau dah hari-hari nyanyi, tu sebab suara kita makin tebal dan suara kita makin garau lah. Macam tu. Tapi lepas dia dah masuk Gegar Berganza dan dia dah jadi professional singer ataupun mainstream singer, suara dia dah mula berubah. Sebab apa? Dia dah tak hari-hari nyanyi. Sebab tu suara dia dah kata orang tu dah makin tak tebal sangat dan suara dia semakin lama garau tu pun dah hilang. Itu penyanyi pop lah. Nanti kita punya editor boleh tunjuk korang video yang suara Nakyu waktu dia masih penyanyi pop dan juga suara yang dia dah jadi professional singer. Ku terima semua ini. Sudahkah anda takdir ilahi? Berakhirlah semua kini. Episode cinta ini. Jika rindu padamu saja, jika restu untukmu cuma, akhirnya aku yang melangkah. Okay, nombor 2, penyanyi karaoke. Kalau korang analyse betul-betul penyanyi karaoke ni, untuk pengetahuan semualah, nyanyian ni sebenarnya dia bukan pada satu muscle aja. Okey, dari segi luaran kita ada muscle sini, tangan ni. Lepas tu kita ada muscle kaki, kita ada muscle betis, tapi kita ada chest, kita ada shoulder lah, muscle macam-macam. Sebenarnya nyanyian ni pun sama, tapi dia adalah muscle dalaman. Dia muscle dalaman. Kalau kita penyanyi karaoke ni, kebanyakannya dia akan stres pada satu tempat je, muscle dia. Contoh, dia akan stres pada tempat sini je. Bila penyanyi karaoke ni, bila dia nyanyi, dia akan pakai teknik di mana dekat satu tempat je. Sebab tu professional composer ni, dia boleh tahu tau, dia boleh kategorikan tau. Okey, dia ni penyanyi karaoke. Macam mana, kadang kita pernah terfikir macam mana dia ni boleh tahu dia ni penyanyi karaoke. Kita analyse betul. Penyanyi karaoke ni dia akan pressurekan pada satu tempat je masa dia. Contoh kat sini je dia pressure. Maksudnya bila dia pressure kat sini, dia akan dengar bunyi suara tu akan bunyi dia satu tone je, satu je bunyi dia gitu je. Maksudnya suara tu akan bunyi dia flat. Sebagai seorang penyanyi profesional, orang selalu ingat nyanyi ni senang. Sebenarnya nyanyi dia tak senang. Dia perlukan banyak exercise, banyak praktis sebenarnya. Itu macam aku cakap tadi lah, penyanyi karaoke dia akan stres pada satu muscle. Nombor 3, penyanyi dalam bilik. Penyanyi dalam bilik ni sebenarnya adalah semua orang penyanyi dalam bilik. Bilik lah kalau kita cakap kita tak pernah menyanyi. Even contoh mak aku pun yang tak nyanyi tu pun, bila dia seorang-seorang dalam bilik ke dalam toilet, dia akan macam hum gitu. Generally semua orang suka menyanyi, tapi menyanyi kategori apakah itu? Kategori penyanyi dalam bilik. Apa maksud penyanyi dalam bilik ni? Maksudnya dia menyanyi sekadar untuk hiburan diri dia. Sebagai seorang penyanyi, kita harus melemparkan kita punya intonasi, kita punya nota-nota, kita punya pronunciation, kita punya projection ke depan. Kerana apa kita harus pronounce, kita lontarkan semuanya ke depan? Kerana apa? Kita menyanyi untuk orang dengar. Sebagai performer ataupun penyanyi, kita harus nyanyi untuk orang dengar, bukan kita nyanyi untuk diri sendiri. Sebab tu beza penyanyi dalam bilik ni. Bila kadang-kadang ada beberapa talent ataupun budak-budak yang berbakat jumpa aku, bila dia nyanyi depan aku akan cakap sebenarnya kau ni kategori penyanyi yang macam mana? Aku akan bilang dia. Dan ada juga beberapa budak yang jumpa aku, bila dia nyanyi, aku cakap dia, sebenarnya kau ni adalah kategori penyanyi dalam bilik. Lepas tu aku akan explain kat dia, apakah maksud kategori penyanyi dalam bilik? Maksudnya, bila kita menyanyi tu, kita tak boleh nyanyi untuk diri kita. Bila kita nyanyi untuk diri kita, kita akan dengar, sedapnya aku nyanyi. Tapi orang lain dengar tak sedap.
Bila kita nak nyanyi ataupun kita nak jadi seorang penghibur ataupun performer yang bagus, kita kena nyanyi untuk orang. Bukan kita je dengar sedap. Make sure orang yang dengar tu pun sedap. Went up, it's gotten that expensive, but we live with just enough in the heights. I'd flip the lights to start my day. There are fights, endless debts, and bills to pay. Kategori nombor 4, professional singer. Apakah perbezaan antara professional singer dengan kategori-kategori yang aku cakap tu? Sebenarnya professional singer ni, dia banyak belajar teknik. Pertamanya, dia nak kena tahu tone dia. Macam orang selalu nampak, jadi penyanyi ni best lah. Senang lah dia penyanyi, nyanyi je apa kerja dia. Actually, tak baik. Professional singer ni, dia bukan sesenang apa yang kita sangka. Professional singer ni, dia nak kena tahu banyak benda. Pertama sekali, kita nak jadi professional singer, kita nak kena tahu tone suara kita. Tone suara kita ni kena dengan jenis lagu yang macam mana. Sebab tu adanya genre lagu. Contoh kalau kita dengar suara kita, suara aku macam ni lah. Aku rasa suara aku kena dengan genre ballad ke rock ke ataupun jazz ke hip hop ke. Kemudian kita nak kena belajar skills ataupun teknik cara nyanyian. Macam aku mention tadi, kita tak boleh stres pada satu muscle. Ini maksudnya teknik. Kita nak kena belajar teknik macam mana nak menyanyi tak stres pada satu muscle. Pasal salah satu contoh, kita ada teknik back muscle. Macam mana nak keluarkan suara tu daripada muscle belakang badan kita. Bila kita dengar balik, muscle belakang badan macam mana boleh keluar suara kan. Tu nak kena tahu semua benda. Lepas tu bila dah belajar teknik, kita nak kena cukup tidur. Pasal apa nak kena cukup tidur? Sebab nak kena perlukan banyak energi. Kemudian nak kena jaga kesihatan. Apa perbezaan antara penyanyi pub dan juga penyanyi profesional ni? Penyanyi pub, diorang nyanyi hari-hari. Penyanyi profesional, diorang hanya nyanyi ikut schedule. Sebagai contoh, schedule hari ni tak ada nyanyi, diorang takkan nyanyi. Macam mana interviewer suruh nyanyi pun diorang takkan nyanyi. Sebab apa? Schedule diorang pada hari tu tak ada nyanyi. Itu maknanya adalah professional singer yang betul-betul ikut diorang punya schedule. Ataupun itu memang professional level lah. Macam contoh Siti Nurhaliza, kalau program tu ataupun interview tu tak ada nyanyian, tak include nyanyian, dia takkan nyanyi. Sebab apa? Manager dah susun, okay, hari ni tak ada nyanyi. Kerana apa tak ada nyanyi? Sebab nak kena rest masa kat dalam ni, besok baru all out. Macam tu lah maksudnya. Jadi lepas korang semua dah tahu ini 4 kategori, jadi korang sendiri nilai korang ni kategori penyanyi apa. Korang sendiri nilai lah, korang ni jatuh pada kategori yang mana. Kalau korang dah tahu korang ni kategori penyanyi yang apa, sama ada kategori penyanyi kelab malam ke, karaoke ke, penyanyi dalam bilik ke, ataupun penyanyi profesional ke, korang please komen dekat YouTube channel ni. Ataupun korang ada apa-apa nak tanya, boleh just komen aja, boleh tanya, insyaAllah aku akan reply. Like, subscribe channel ni, insyaAllah lah. Apa-apa yang aku boleh bantu korang, insyaAllah aku akan bantu. Just komen je, okay, jangan lupa juga untuk tengok video-video aku yang lain yang aku dah post. Sebab kali ni video memang aku punya team nak buat kelainan sikit lah, lebih kepada knowledge, information. Sebab tu kita buat macam ni. Sehingga kita berjumpa lagi.